Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Alhamdulillah tuan-tuan, bertemu lagi kita pada malam ini. InsyaAllah malam ini tuan-tuan kita sambung kuliah kita dengan iaitu adab-adab pelajar dan khususnya adab-adab pelajar Al-Quran. Yang kita nak belajar Al-Quran dan juga tafsir Al-Quran. Jadi khususnya untuk adab-adab pelajar Al-Quran. Adab-adab pelajar Al-Quran insya-Allah malam esok. Malam esok kita tengok pula adab-adab guru Al-Quran. Malam ni kita tengok dulu adab pelajar Al-Quran. Adab ni sikit saja insya-Allah. Kuliah ni kuliah pendek lah kita kira. Iaitu adab yang pertama ialah ikhlaskan niat kerana Allah Taala. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man talaba al-ilma liyumariya bihi as-sufaha aw yukathira bihi al-ulama aw yasrifa bihi wujuhan nasi ilaih falyatabawwa maq'adahu minan nar." Jadi kita kena ikhlaskan diri. Seorang pelajar yang hendak menuntut ilmu, kita kena ikhlaskan niat untuk menuntut ilmu itu. Bukan kita berbangga-bangga dengan guru yang kita belajar. Kita belajar kat syekh ni, syekh sekian, ustaz sekian, orang-orang yang hebat lah kita boleh sebut dekat orang kata aku nak murid dia. Jadi kita kena ikhlaskan niat kita. Ataupun dengan ada tujuan-tujuan lain lagi apabila kita pergi menuntut ilmu tu. Jadi tujuan tu mesti lillahi ta'ala. Jadi hadis ni rawahu Tirmizi, riwayat At-Tirmizi. Maksud hadis ni, man talaba al-ilma ni liyumariya bihi as-sufaha aw yukathira bihi al-ulama aw yasrifa bihi wujuhan nas ilaih falyatabawwa maq'adahu minan nar. Maksud dia, barang siapa menuntut ilmu kerana mahu bertelagah dengan orang bodoh. Cara ilmu tujuan nak bertengkar, nak bertelagah, nak berbahas dengan orang bodoh. Ini niat yang tak betul. Cara ilmu nak berkelahi, nak bertengkar dengan orang yang bodoh, atau untuk bertanding dari segi banyaknya ilmu dengan para ulama. Au yukathira bihil ulama. Nak bertanding dari segi banyaknya ilmu dengan ulama. Cara ilmu tujuan dia nak menunjuk-nunjuk, nak bagi tahu ke orang kata dia ilmu tinggi. Ilmu dia banyak. Nak menunjuk-nunjuk ni pun dah lari dah niat dia. Kalau kita ingin menjadi seperti ulama tu tak apa. Nak jadi macam dia, nak ilmu banyak macam dia, nak alim macam dia, berhasad macam tu boleh. Tapi untuk nak bertanding dari segi siapa ilmu banyak, ni tak boleh. Au yukathira bihi ulama au yasrifa bihi wujuhan nas ilaih, ataupun untuk memalingkan perhatian orang ramai terhadapnya. Memalingkan perhatian orang ramai terhadap dia. Nak bagi orang tengok dia. Nak menarik perhatian orang terhadap dia. Jadi ini pun tak boleh juga. Maka falyatabawwa maq'adahu minan nar. Hendaklah dia sediakan tempat duduknya daripada api neraka. Jadi tak boleh, no? Benda-benda yang saya sebut tadi, perkara yang saya sebut tadi,
cari ilmu kerana nak bertengkar, nak bertelagah dengan orang bodoh, ataupun nak lawan siapa ilmu banyak, nak ulama, ataupun nak menarik perhatian orang. Ini perkara yang tidak dibolehkan. Niat tu dah lari dah, tidak ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Yang keduanya, adab-adab untuk pelajar Al-Quran ni ataupun untuk mempelajari ilmu, iaitu yang keduanya merendah diri kepada guru dan bersopan dengannya walaupun gurunya lebih muda. Iaitu anak murid ni kena apa? Kena bersopan dengan gurunya walaupun gurunya lebih muda, kurang masyhur dan sebagainya. Guru tu kita ni tua sikit, tok guru kita nak mengaji tu muda sikit, kan? Ataupun kita kena belajar dengan dia, jadi tak bolehlah kita tidak merendahkan diri kita dengan guru kita. Ataupun guru tu kurang masyhur, guru yang biasa-biasa saja dan sebagainya. Kata Ibn Abbas, "Dhalalta taliban fa'azazta matluban." Kamu hina ketika menuntut ataupun memerlukan, maka kamu mulia ketika dituntut ataupun diperlukan. Jadi kita kena menghormati guru walaupun siapa dia. Yang ketiganya, belajar daripada guru yang sempurna keahliannya dan diyakini ilmunya. Kena belajar daripada guru yang sempurna keahlian dia dan diyakini ilmu dia. Tak boleh kita belajar kepada orang-orang yang kita tengok pun kita rasa kita boleh tanyalah orang sekeliling, ataupun ada orang, ada saksi-saksi dia, kita tengok kalau dia ni macam tak layak pun, jadi kita tak bolehlah ikut dia. Kita tak boleh mengikuti dia. Sebab apa? Ada orang dia jumpa guru tepi jalan dan guru tu pakai seluar pendek saja. Dan dia kata guru dia, aku ni belajar dekat orang pakai seluar pendek, dia kata tak ada kitab pun, ngaji apa pakai kitab, kitab ni ilmu kulit, dia kata. Ini saya biasa jumpa orang lagu ni, orang macam ni saya biasa jumpa, saya biasa dengar orang macam ni sebut ilmu yang belajar dia pakai kitab ni ilmu kulit saja, ilmu hak dalam tak pakai kitab, dia kata. Dia kata tok guru dia pakai seluar pendek tok guru dia pakai seluar pendek. Ada satu lagi dia kata guru dia orang gila. Jadi apa jadi? Tak semayang. Orang ni dia tak semayang. Dia kira ilmu dia tinggi, jadi tak gaduh semayang. Itu kita kena pilih guru yang sempurna keahlian dia dan diyakini ilmu dia. Diyakini ilmu dia. Dia ada disiplin ilmu ni, nak menuntut ilmu ni ada disiplin dia. Jadi kita kena ikut disiplin ilmu itulah, barulah kita dapat ilmu yang betul. Telah berkata ulama salaf antaranya Imam Malik dan Ibn Sirin, hadzal ilmu dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini maksudnya sebagai agama, maka lihatlah daripada siapa yang kamu akan mengambil agama kamu. Ilmu ni adalah agama, dia kata lihat dah daripada siapa yang kamu akan mengambil agama kamu. Itu yang ketiga. Kena cari guru yang dia diyakini kesempurnaan keahlian dia tu dan diyakini ilmu dia. Yang keempat, belajar dengan bersungguh-sungguh berdasarkan kemampuan dan mengambil berat terhadap pelajaran. Ini adab belajar, adab untuk pelajar yang hendak belajar, tak kira lah ilmu apa, tapi dalam kuliah kita ni kita khususkan ilmu Al-Quran lah. Belajar dengan bersungguh-sungguh berdasarkan kemampuan dan mengambil berat terhadap pelajaran. Kena ambil berat terhadap pelajaran. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu bihi tariqan ilal jannah. Hadis riwayat Imam Muslim, riwayat rawahul Muslim. Barang siapa bersusah payah merintis jalan kerana menuntut ilmu,
Allah akan permudahkan baginya jalan ke syurga. Sahalallahu lahu ataupun sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Jadi Allah permudahkan dia jalan nak masuk syurga, nak ke syurga. Jadi jalan dia, antara jalan nak masuk syurga ni, Tuhan permudahkan ialah dengan jalan kita merintis mencari ilmu atas dunia ni. Jadi Allah akan mudahkan kita untuk masuk syurga di akhirat kelak. Begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengangkat darjat orang-orang yang berilmu ini. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah angkat darjat orang-orang yang mempunyai ilmu ni. Yang kelima, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, yang kelima ini ialah yang terakhir pada malam ini, kuliah pendek kita malam ini insya-Allah. Yang kelimanya iaitu sepatutnya pelajar datang menemui gurunya dan beradab ketika menemuinya serta memandangnya dengan pandangan yang penuh hormat. Pelajar, sepatutnya dia kata, pelajar datang menemui gurunya. Tapi untuk kita belajar secara formal ni, selalunya guru lah yang akan datang menemui pelajar di dalam kelas-kelas tertentu. Guru, tok guru, cikgu dan sebagainya pergi masuk ke kelas-kelas. Jadi guru yang menemui pelajar. Tapi untuk zaman dulu-dulu ni, jadi pelajar lah yang menemui guru dia. Guru duk tunggu dalam masjid, dalam surau, atas madrasah. Pelajar-pelajar pondok, tok guru duk tunggu, pelajar pergi jumpa tok guru. Tapi lah ni, guru jumpa pelajar. Apapun, pelajar itu kena beradab ketika menemui gurunya serta memandangnya dengan pandangan penuh hormat. Ini kita kena terapkan kepada anak-anak kita juga untuk para waris ibu bapa. Sebelum kita hantar anak ke sekolah untuk belajar secara formal ni, kita kenalah bagi nasihat, memperingati anak-anak kita supaya beradab dengan guru dan menghormati guru. Guru memang duk pesan dah di sekolah. Guru memang duk pesan. Cuma kadang-kadang ada pelajar yang kurang adab dia. Kurang adab dia dengan guru. Dan guru pun sekarang ni tidak boleh mengambil tindakan sesuka hati. Jadi terbatas hukuman-hukuman yang hendak dijalankan tu terbatas. Jadi pelajar ni kadang-kadang dia naik kepala. Ada naik kepala. Guru nak marah lebih-lebih tak boleh. Dan waris pun para ibu bapa, saya nasihatkan sebagai seorang guru, jadi perlu juga waris juga menghormati guru, kan? Ada waris-waris yang tidak menghormati guru, yang menyerang guru di sekolah-sekolah, ini pun tidak ada adab juga. Kan, guru ni mengajak, mendidik anak-anak kita. Jadi kita tidaklah boleh tidak beradab dengan guru. Kalau mak pak tu tak beradab, maka anak tu nanti dia jadi lebih kurang adab apabila dia besar nanti. Guru ni tugas dia mendidik, dia mendidik supaya menjadi orang, jadi manusia yang berguna. Tapi kalau tak boleh nak didik, nak marah sikit, nak jentik sikit tak boleh, maka jadi masalah yang cukup besar nanti apabila besar nanti. Jadi kena pelajar. Dan juga saya tambah satu lagi, iaitu waris ataupun ibu bapa mestilah menghormati guru-guru. Supaya apa? Supaya anak yang kita hantar pergi sekolah tu, kalau sekarang ni kita pergi sekolah, dia jadi anak yang cemerlang, terbilang, berakhlak mulia nanti dia besar nanti insya-Allah. Jadi dia kata apa lagi, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuzanu hibrul ulama'i wa damu syuhada'i fayarji'u thawabu hibril ulama' ala thawabi dami syuhada' wa man zara 'aliman faka'annama zara. Riwayat Ad-Dailami. Apa maksud dia? Ditimbang dakwat para ulama dan darah para syuhada, maka lebih berat pahala dakwat para ulama. Ulama ni dia guru lah tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Ulama ni dia seorang guru. Ulama ni dia tak duk sengap.
Kan? Dia mesti menyampaikan apa ilmu yang dia ada. Jadi dia kata apa, ditimbang dakwat para ulama dan darah para syuhada, maka lebih berat pahala dakwat para ulama daripada pahala darah para syuhada. Barang siapa yang menziarahi orang alim, maka seolah-olah ia menziarahiku. Dan barang siapa yang berjabat tangan dengan para ulama, maka seolah-olah ia berjabat tangan denganku. Dikatakan kepada orang alim, berilah syafaat pada pelajar-pelajarmu. Dikatakan kepada orang alim ni, orang yang ada ilmu, orang yang ada anak murid, berilah syafaat pada pelajar-pelajarmu walaupun bilangan mereka sejumlah bintang di langit. Hadis riwayat Ad-Dailami. Jadi kena menghormati guru. Jadi buat masa sekarang ni, tuan-tuan dan puan-puan, ada orang ada nak 5 orang, ada 6 orang, ada 7 orang, 10 orang jarang-jarang. 3, 4, 5 tu insya-Allah kebanyakan orang mungkin kalau tak sabar mungkin kita pun naik angin juga. Kan? Hari tu sat-sat ni kita tengok, kita pergi kerja, kita balik, depa pun pergi sekolah. Lah ni duduk di rumah 24 jam. Macam mana kita rasa? Begitulah para guru yang mendidik anak kita di sekolah. Dalam kelas tu ada 20, ada 30 orang. Mungkin kelas ketat sampai 40 orang. 30-20 orang tu biasa. Jadi 30-20 orang tu berbagai-bagai. Saya minta maaf tuan-tuan, dia loading banyak kali, line slow dan juga mungkin ada orang call masuk banyak kali. Saya minta maaf. Jadi itulah saya pesan kepada para ibu bapa yang nak hantar anak ke sekolah tu, kita nasihatkan supaya anak-anak beradablah dengan guru di sekolah. Kan? Anak-anak beradablah dengan guru-guru di sekolah. Bukan senang nak jaga 20-30 orang dalam kelas dan berbagai ragam anak-anak kita. Jadi kita boleh rasalah kepayahan guru-guru tu mendidik di sekolah tu. Apabila kita duduk di rumah lah ni, duduk mendidik anak-anak kita, menjaga di rumah ni, dalam PKP ni, kawalan pergerakan ni, jadi kita boleh rasa kesusahan, kepayahan guru-guru untuk mendidik anak-anak kita. Bayangkan 20-30 orang mereka nak kena jaga, kena sabar sungguh, kena sabar sungguh untuk mendidik anak bangsa supaya menjadi orang-orang yang berguna kepada negara, bangsa dan agama, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan sekalian, malam esok insya-Allah kita tengok pula adab guru Al-Quran ataupun adab-adab guru, dan khususnya kepada guru Al-Quran lah. Kita tengok malam esok insya-Allah, ada 9 adab semuanya. InsyaAllah kita jumpa lagi pada malam esok. Allah subhanahu wa ta'ala a'lam bis-shawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.